sebelum ni dalam Google Classroom. Cuma perlukan pada beberapa penerangan lah. Okey, penerangan ringkas dan padat. Okey, baiklah. Aruhan elektromagnet tu penghasilan daya gerak elektrik yang teraruh dalam satu konduktor apabila berlaku perubahan flux magnet. Kesan daripada gerakan relatif antara konduktor dengan medan magnet. Okey, ini fenomena yang mudah kita nak lihat. Contohnya macam dinamo bersikal. Dinamo bersikal, pada dinamo bersikal tu tak ada bateri. Tetapi apabila bersikal bergerak, dinamo pun berputar dan dia akan menyebabkan mentor menyala. Itu adalah konsep atau aplikasi daripada aruhan elektromagnet. Okey. Di sini ada dua contoh. Satu yang melibatkan kepada satu konduktor. Okey. Ini garis yang panjang ni dipegang dengan tangan ni adalah konduktor lah ataupun dawai. Okey. Kemudian di sini ada magnet, ada dua magnet, utara dengan selatan. So kat tengah-tengah ni ada medan lah, seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni. Medan magnet ataupun kita boleh panggil sebagai flux magnet. Flux magnet itu adalah garis medan. Okay. So apabila kita gerakkan konduktor ni ke atas dan juga ke bawah, garis medan ni dia akan terpotong. Garis medan akan terpotong. Semasa garis medan ni terpotonglah terhasilnya arus. Kita panggil itu sebagai arus aruhan ataupun arus teruh. Nak hasilkan arus teruh mesti ada pemotongan antara konduktor dan juga garis medan. Okay, jika pergerakan konduktor ni tidak memotong, maksud tidak memotong ni dia bergerak ke depan dengan ke belakang. Ke depan ke belakang. Okay, maksudnya selari dengan garis medan, pergerakan konduktor selari dengan garis medan, flux magnet tidak dipotong. Waktu tu tidak terhasilnya aruhan. Okey. So kita lihat. Faham tak ni? Faham tak? Faham cakap dekat? Ulanglah nak on mikrofon ke apa ke? Terus kat chat pun boleh. Yang awal. Kita tengok contoh. Tengok contoh. Okay, tengok contoh. Ini ada simulasi berkaitan dengan bagaimana terhasilnya arus aruhan tu. Kita nak tengoklah. Lambat pula. Kita tengok kat sini lah. Okey. Magnet, transformer, magnet. Kita tengok kat sini . Ni elektromagnet dah belajar ke belum? Ada tengok ada nota. Okay. Kita tengok kat sini. Okay. Tak boleh nanti. Okay, ni. Okay, ni magnet. Magnet. Okay, kemudian ni adalah konduktor. Sekarang ni saya nak tunjukkan konduktor ni bergerak dalam medan magnet. Dia akan menghasilkan nyalaan pada mentol. Mentol. Okay, nampak mentol tu nyala. Okay, tak ada pergerakan, mentol terpadam walaupun berada dalam medan magnet. Bergerak keluar, nyala. Kalau laju tu buat, nyalaan tu akan jadi lebih besar. Lebih cerah nyalaan dia. Okay. Maksudnya semasa masuk ke dalam magnet dan juga semasa keluar daripada magnet, kita telah mengganggu medan magnet.
Nampak bagaimana aruhan elektromagnet ni berlaku. Okay. Dalam medan magnet ni, kita akan tengok nanti, okey, ni nak tentukan aruhan elektromagnet, nak tentukan dia punya arah pesongan galvanometer. Okay, semasa magnet masuk dalam solenoid, galvanometer dia akan bergerak. Okey. Ni. Okey, sekarang ni selatan masuk ke dalam. Masuk, nyala kan? Okay, ke mana pesongannya, dia ganti kan? Masuk, okey, dia terpesong ke kiri. Dia keluar, dia terpesong ke kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Sama juga kat sini. Kalau saya masukkan, utara masuk sini. Okey. Utara masuk, dia akan bergerak ke kiri. Tarik keluar, akan bergerak ke kanan. Okey, ini satu lagi. Yang mudah kita tengok. Utara masuk. Okey. Tengok utara masuk. Kita dah berhenti, harus tidak mengalir. Okey, keluarkan. Okey, harus mengalir dan dia bergerak pada arah yang bertentangan. Kalau kita tukar kutub, nampak tak masa saya tukar tadi, berlaku juga. Pertukaran kutub. Berlaku juga perubahan flux. Sekarang selatan. Selatan masuk, dia bergerak ke kanan dulu. Okey, dia keluar, dia akan ke kiri. Kalau utara masuk, dia akan bergerak ke kiri dulu. Dan kita lihat, ini perbandingan antara dua lilitan. Atas ni lilitan sedikit, bawah ni lilitan banyak. Kita lihat pesongan dia. Okey, separuh je. Kalau yang bawah, maksimum. Itu menunjukkan bilangan lilitan mempengaruhi. Bilangan lilitan mempengaruhi aruhan elektromagnet. Selain daripada kelajuan lah. Laju. Laju pun dia akan menghasilkan pesongan yang besar. Okay. Saya buka soalan. Oh, terbalik ke kamera saya? Oh, kena setting sebelah nanti. Okay. Okay, selamat datang Ali. Tak boleh terbalikkan kamera sebab guna apa? Guna laptop ni. Nanti saya kena setting tu berawal nanti. Paparan yang saya tunjukkan tadi nampak tak? Baru masuk itu. Oh, tak nampak dah paparan tadi. Ali. Oh, okey. Dengar suara je tadi. Okey. Nanti onkan mikrofon bagi tahu. Boleh. Okey, semula semula. Okey. Okay, sekarang saya akan tunjukkan aruhan elektromagnet. Okay, share. Okey, ni dia. Okey, ini tak tunjukkan tadi. Okey, pemotongan flux magnet berlaku apabila kita gerakkan
konduktor ni ke atas dan ke bawah. Maksudnya garis atau flux magnet terpotong baru akan ada arus aruhan. Okay, begitu juga dengan kes yang kedua ni, kita gerakkan bergelung masuk ke dalam dan juga keluar akan menghasilkan pesongan pada galvanometer. Ini demo tadi, demo yang saya tunjukkan. Apabila kita gerakkan magnet masuk ke dalam gelung, magnet gerak masuk ke dalam gelung, akan ada pesongan pada voltmeter. Keluar juga ada pesongan pada galvanometer tapi pada arah yang bertentangan. Okay, slow mo. Masuk, kita keluarkan. Okay. Begitu juga kalau kita sama ada kita gerakkan magnet boleh ataupun kita gerakkan solenoid. Nampak tak pergerakan dia? Tak nampak sebab dia nampak macam gerak-gerak sekali. Tapi kalau kita buat laju nampak tu. Nanti masuk dalam Fat Colorado cari dia punya simulation. Okay. Itu kita akan nampak dari segi pesongan dia. Kita buka zoom dah. Okay. Soalan lain? Baru nampak okey. Mana nak tengok? Nak tengok apa tu? Kena. Nak tengok apa macam mana? Tengok paparan. Kita nampak yang tadi. Tadi nampak ataupun rujuk semula dekat nampak lambat masuk tengok ni. Okey, seterusnya kita tengok satu lagi simulasi. Okey, simulasi Faraday. Ini berkaitan dengan kita akan tengok dua gelung yang berbeza, bilangan lilitan. Okey, lilitan atas ada 2 saja. Contoh 2, yang bawah ni ada 4. Okey, kita gerakkan utara dulu masuk. Okey, dia akan bergerak ke negatif. Okey, kita keluarkan dia akan bergerak ke positif. Okey, ini nanti kita bincang dalam dah baca, dia akan dapat dilihat dalam Lens law nanti, hukum Lens. Okey, masuk yang bawah. Okey, nampak sampai maksimum. Keluar pun sampai maksimum. Maksudnya bilangan lilitan akan mempengaruhi arus aruhan nanti. Okay, nampak. Kalau kita ubah ni kutub. Okay, tanpa saya gerakkan ubah kutub masih ada lagi dia punya pesongan. Cuma tadi kalau kita yang pertama yang tadi kita masukkan utara, bergerak ke kiri dulu, keluar akan bergerak ke kanan. Kita tukar kutub, akan bergerak ke kanan dulu, ke positif. Keluar barulah bergerak ke kiri. Okey, ini akan bincang dalam hukum Lens. Kenapa ramai salah masuk kelas ni? Okey, apa nanti kita sharekan kita punya video ni. Okey. Boleh saya teruskan kepada tajuk berikutnya. Tajuk yang berikutnya. Okey, ini saya dah buat tadi dia punya demo. Okey, seterusnya pergi kepada ketua tangan kanan Fleming. Ketua tangan kanan Fleming. Okey, sebelum masa cuti kita belajar tangan kiri Fleming. Tapi untuk hari ni dia melibat kepada ketua tangan kanan Fleming. Okay, ada 3 juga digunakan, iaitu thumbs untuk thrust ataupun daya, arah medan untuk first finger, dan juga second finger adalah untuk induced current. Induced current. Ini salah ni. Ini betulkan nanti
Ini adalah arah arus aruhan. Okay, arah arus aruhan. Center finger tu adalah untuk arus aruhan, arah arus aruhan. Okay, dalam yang ni kita contoh kat sini lah contoh untuk surat 5 dalam modul. Nampak ni untuk surat 5. Surat 5. Modul. Okay, surat 5 modul. Okay, kita gerakkan konduktor ni ke bawah. Okay, maksudnya thumbs atau ibu jari tunjuk ke bawah. Ibu jari tunjuk ke bawah. Tangan kanan. Hati-hati tangan kanan. Ibu jari ke bawah. Okay, kemudian jari telunjuk menunjukkan arah utara ke selatan. Okay, kemudian kita keluarkan jari apa? Center finger. Maka itulah kita akan dapat arah arus tu bergerak, iaitu daripada P ke Q. Okay. Dapat ke tak? Cikgu, Tak dapat. yang kan jari telunjuk kan cikgu? Okey. Yang jari tunjuk tu, dia tunjuk utara, dia tunjuk utara ke selatan ke? Jari telunjuk tu tunjukkan daripada arah utara pergi ke selatan. Oh, maksudnya hujung jari telunjuk tu tunjuk selatan lah? Tunjuk ke selatan. Tunjuk arah selatan. Dapat kan? Betul kan dia punya seperti yang ditunjukkan dalam modul tu. Okay, jadi arah tu akan bergerak daripada P ke Q. Okay. Itu cara nak gunakan. Biasanya petua tangan kanan Fleming ni digunakan untuk konduktor yang satu wire ataupun yang melibatkan kepada generator ni. Generator, sebab kita nampak generator ni sebagai satu dawai. Ini kita akan gunakan petua tangan kanan Fleming. Tapi untuk solenoid, ni solenoid ni kita nak tentukan arah dia, pergi kepada muka surat 6. Nak tentukan arah arus pada solenoid, yang ni kita gunakan petua tangan kanan, petua genggaman tangan kanan. So kena ingat ni arah dan definisi bagi arus aruhan ni kena ingat. Okey. Ini gunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, macam mana kita nak tahu yang ni? Dapat follow ke tak ni? Yang lain ni. Adriana masuk. Okey, selamat datang. Okey, yang ni petua untuk solenoid, kita nak tentukan arah arus. Yang teraruh itu kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, yang ni dia berkait dengan pergerakan magnet, pergerakan magnet. Tengok sini magnet yang bergerak adalah utara. Utara masuk dalam solenoid. Ada yang nak bercakap ke? Tak clear. Ada soalan, type dekat ruangan chat, nanti saya tengok. Okey, yang ni magnet kekal. Magnet kekal dia akan masuk dalam solenoid. Apabila masuk, arah pada kutub pada solenoid ni akan jadi utara. Macam ni, solenoid. Okey, solenoid ni solenoid. Ini solenoid, ini untuk surat 3. Solenoid ni pada solenoid dia ada kutub. Pada solenoid ada kutub pada asalnya. Tapi apabila ada serangkaian magnet yang bergerak, solenoid ni dia akan menggunakan kutub. Macam mana terhadap kutub? Kita tengok muka surat 6. Okay. Apabila utara masuk, utara bagi magnet kekal masuk ke dalam solenoid, solenoid ni akan jadi
utara juga. Tempat yang masuk dia akan jadi utara. Tapi apabila magnet tadi keluar, magnet bergerak keluar, utara ni keluar, kawasan utara tadi dia akan jadi selatan. Itu kena ingat dulu. Masuk akan sama kutub, keluar kutubnya akan berlainan. Okey, kenapa kat sini ada tolak? Sebab apabila kutub dia sama, dia akan mewujudkan daya tolakan. Kutub sama. Kutub bagi magnet kekal dan juga kutub bagi solenoid sama. So apabila sama, kita belajar dalam bab magnet, magnet yang sama kutub dia akan menolak. Itu maksudnya kat sini tolakan. Tolakan ni daya tolakan akan wujud. Okay. Kalau keluar, utara keluar, kutub akan jadi selatan. Maka akan wujud daya tarikan kerana kutub yang berbeza. Okay. Itu dah faham itu, okey. So apa fungsi kita nak tahu utara selatan? Okey, fungsi kita nak tahu utara selatan sebab kita nak gunakan petua genggaman tangan kanan. Dalam petua genggaman tangan kanan, kita dah tahu kalau untuk solenoid, ibu jari adalah menunjukkan arah utara. So apabila kat solenoid ni kita guna arah utara. Jari je lah. Ibu jari akan tunjuk kepada arah utara. So kita akan dapat bentuk arus. Kita lengkapkan. Utara. Aliran. Okey, Jannah, ya keluar masuk tu dia punya magnet. Magnet boleh, dalam kes yang saya tunjuk kat sini adalah magnet lah. Baru masuk yang lain. So, sebab yang lain-lain tu saya kena approve dulu. Sebab dia menggunakan email selain daripada MOE lah. Siapa yang guna email direct MOE terus boleh masuk lah. Saya punya link yang saya kongsikan tadi. Okey. Dalam nota yang bergerak masuk tadi adalah magnet. Tapi dalam situasi sebenar, magnet pun boleh bergerak ataupun solenoid pun boleh bergerak. Dua-dua boleh bergerak. Dua-dua boleh bergerak. Okay. Gambar berubah kan. Okey, balik tak lihat susah nak tunjuk balik kan. Ni tangan kanan saya angkat. Awak nampak tangan kiri. Awak tak boleh hang ni. Apa yang dua-dua boleh bergerak? Okey, maksudnya magnet dan juga solenoid tu dia boleh bergerak. Dua-dua boleh bergerak. Bergerak sama-sama rapat ataupun dua-dua ke belakang. Kalau dua-dua rapat, dia akan lebih, maksudnya kalau lebih laju lah kan, lebih laju. Sebab dua-dua bergerak. Berbanding satu je bergerak. Kalau dua bergerak, dia akan lebih laju lah. Itu je beza dia. Kalau dua-dua magnet bergerak, solenoid pun bergerak, nanti arus arwah yang terhasil lebih besar lah. Sebab gerakan relatifnya tinggi. So, sambung kepada slide yang berikutnya. Hukum lens ni kita nak tentukan arah arus. Hukum lens kita nak tentukan arah arus. Dia bergerak ke mana. Okey, jadi galvanometer ni sama macam ammeter juga sebab dia galvanometer ni dia detect arus. Cuma dalam nilai yang lebih kecil lah. Okey, pesongan galvanometer ni dia ikut arah arus. Pada teorinya lah, secara teori dia akan ikut arah arus. Kalau arus ni bergerak ke kanan, pesongannya pun akan ke kanan. Kalau arus bergerak ke kiri, galvanometer pun akan terpesong ke kiri. Okey.
Tadi kita dah tengok dia punya bagaimana untuk tambahkan arus. Nak besarkan arus aruhan ni macam mana? Itu merujuk kepada hukum Faraday. Hukum Faraday ni dia adalah merujuk kepada magnitude DGE terarus yang mengalir berkadar langsung dengan kadar perubahan flux. Banyak perubahan flux yang wujud ataupun banyak medan magnet yang kita potong, maka besarlah arus aruhan yang dihasilkan. So ada 3 faktor kelajuan dia. Awak naik basikal yang ada dynamo basikal tu kayu perlahan, mentol menyala, malam. Tapi bila bergerak dengan lebih laju, mentolnya akan lebih cerah. Itu maksudnya kelajuan pergerakan. So bilangan lilitan pun sama seperti yang dah tunjuk tadi. Dan juga kekuatan medan magnet. Kekuatan magnet. Magnet ada 2 magnet, ada 4 magnet. Yang 4 magnet tu lebih nilai arus aruhan yang akan dihasilkan. Ini contohlah. Gerakan utara, magnet utara masuk ke dalam solenoid. Jadi solenoid ni akan jadi bahagian yang magnet masuk akan jadi utara. Sebab masuk akan dapat kutub sama. Tengok yang sebelah ni, selatan yang masuk ke dalam solenoid. So kawasan yang dimasuk tu akan jadi selatan. So ni kat sini gunakan petua genggaman tangan kanan untuk tentukan dia punya arah arus. Syarul, selamat datang. Okey, ada soalan? Buka kepada soalan sebelum masuk kepada aplikasi yang seterusnya. Amir okey, Amir? Amir dah keluar. Mana? Okey. Sekejap ambil gambar sikit. Buat ni. Report. Proceed. Okey, boleh proceed. Okey, contoh soalan. Contoh soalan nanti ya. Dia baru masuk. Kita akan pergi tengok kepada konsep ataupun macam mana penjana penjana okay, apa salah masuk hari ni kita test kita running dulu. Okey, ni penjana arus terus, penjana arus terus. Okay, beza penjana yang kita nak tengok hari ni dengan motor yang kita dah belajar semasa awal cuti adalah untuk